يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شقيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan CEO Perbadanan Pertanian Negeri Perak, sahabat kami Fadil Ustaz Azan Ishak, pengasas Kota Raja, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberi kesempatan untuk datang ke Kota Raja ni buat kesekian kalinya. Dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan sebab saya ingat slot saya pukul 2 sampai 4, rupanya tersilap. Muncul ada dekat ni, mungkin saya tak keluar pada kawasan Perak. Tadi saya bawa ziarah kompleks yang telah kami bina sedang kami bina di Kampung Cik Senan, Semua Perak. Tu dapat panggilan daripada sahabat kita tadi minta datang kuliah. Jadi pertama tuan-tuan, Allah SWT sekalian, kita berada pada 5 Ramadan. 5 Ramadan, dan ini disebut oleh baginda Nabi SAW, awwaluhur rahmah. Awal-awal Ramadan ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah curahkan kepada kita seluruh orang Islam yang menyambut Ramadan ini. Rahmat ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian disebut oleh para ulama sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tak beri pada bulan lain, kecuali yang disebut sebagai fadl, kelebihan bulan itu Allah beri kepada bulan Ramadan pada waktu tepat dan sebagainya itu lain. Tapi nak sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rahmat untuk mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita nak bahas sedikit tentang puasa. Kebetulan saya asalnya nak sebut tentang faraid, tapi faraid tidak diperkenankan untuk dibahaskan. Jadi kita bahaskan tentang puasa. Faraid pun saya tulis buku bertajuk Faraid, Permasalahan dan Jawapannya. Puasa pun saya tulis sebuah buku bertajuk Puasa, Permasalahan dan Jawapannya. Jadi bila kita sebut tentang puasa ni tuan-tuan Allah disinonim dengan bulan Ramadan. Ramadan disebut sebagai bulan puasa. Tetapi Ramadan ni kata ulama, dia ada 4 cabang ibadah yang utama yang perlu kita lakukan bersungguh-sungguh ataupun menekuni ibadat tersebut, seperti mana disebutkan oleh imam ataupun para ulama yang muktabar. Yang pertama, bulan Ramadan ini dia datang dengan pakej, iaitu as-siyam, untuk kita berpuasa. Puasa pula tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar puasa yang kita amalkan sejak kita kecil, iaitu tak makan, tak minum. Kalau orang besar tak sentuh suami, tak sentuh isteri, dan tidak membatalkan puasa. Bukan sekadar tu. Kita kena langkah selangkah lagi, panjat lagi tangga yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iaitu kita mencapai puasa yang kita sebut sebagai tingkatan yang kedua, iaitu bukan sekadar kita menjaga perut daripada makan, jaga anggota daripada tidak membatalkan puasa, tapi kita menjaga anggota kita, iaitu daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa itu sendiri. Kita jaga mata kita tuan-tuan daripada melihat TikTok banyak sangat. Jaga mata daripada duk layang YouTube banyak sangat. Jaga mata daripada duk tengok sinetron TV3 lama sangat. Maknanya kita tengok buat satu perkara dalam bulan Ramadan ni, tak ada semangat nak buat dosa dalam bulan Ramadan. Sepatutnya macam tu.
Tapi kalau dalam bulan Ramadan tengok TV semangat, tengok video semangat, tengok tu semua semangat, maksiat semangat, kita ada masalah dari sudut niat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya khabar ni makna tuan-tuan yang buat, saya khabar diri saya sendiri, supaya jaga mata kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak tengok benda ibadat, nak tengok ceramah UAI dalam YouTube, keluar mula-mula iklan orang dak pakai bikini bottom saja, tuan-tuan. Dia nak tengok kita ketika tu, mu nak skip ke mu nak tengok? Kita kata rezeki kali pertama rezeki, tak payah skip lah. Tapi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah nampak, sama ada Allah mengkonfirm nampak, sama ada orang nampak ataupun tak nampak, dia takut kepada Allah, dia skip. Saya selalu guna aplikasi apa nama ni, InShot, untuk buat video kan. InShot ni kalau kita nak buang dia punya trademark InShot tu, dia akan bagi masa 30 saat untuk dia tunjuk iklan. Ada iklan orang yang senonoh, ada iklan yang tak senonoh. Jadi 30 saat tu nak tengok, mu nak tengok ke tak tengok. Dan kita orang lain tak nampak. Isteri tak nampak, suami tak nampak, anak-anak tak nampak, kawan-kawan tak nampak, bos tak nampak. Kita mampu untuk tengok. Tapi dalam bulan Ramadan ataupun bulan luar daripada bulan Ramadan, kita tak tengok benda tu. Kita pusing handset biar dia habis 30 saat tu. Sebab itu syarat dia, nak habiskan trademark, nak dapat free benda tersebut. Selesai kita pangkah. Maknanya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ada satu tahap yang kita capai. Bukan sekadar kita menahan diri daripada membatalkan puasa, tapi menahan diri daripada tidak melakukan perkara yang menguruskan pahala puasa. Nabi kata, kam min saimin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak ada apa dalam puasanya kecuali ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Orang lain lapar, kita pun lapar. Orang lain lapar berpahala, berdahaga pun berpahala, tapi kita lapar dan dahaga tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata ulama seperti mana kata Imam Ghazali, menjaga jawarih, menjaga anggota tubuh kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan orang buat maksiat juga ke? Ya, orang buat maksiat juga, tuan-tuan. Setan kan kena tangkap, betul, setan kena tangkap. Tapi setan manusia Allah tak tangkap. Al-Syekh Al-Marhum Al-Syekh Atiyah Saqar dalam kitabnya membahaskan tentang wasul silati syayatin, dibelenggu setan-setan. Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, ni hadis yang biasa kita dengar oleh ustaz-ustaz bagi tazkirah. Kalau tepat tuan-tuan buat tazkirah hari malam Ramadan ataupun hari lepas solat tarawih ataupun tengah-tengah tarawih. Hadis ni sangat popular sampai makmum pun tahu dah, ustaz ni mesti baca hadis ni. Padahal dia tegur pula ustaz tu, silap tu, baca betul sikit baris. Contoh, idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Dalam riwayat kata dibuka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Dalam riwayat lain, wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka jahannam. Wa suffidat asyayatin, ataupun wasul silati syayatin, dibelenggu setan-setan. Patutnya kalau kita baca hadis ni dengan zahir hadis, kita kata alhamdulillah aku takkan buat maksiat sebab setan tak mampu nak kacau, sebab setan kena tangkap. Tapi kata almarhum Syekh Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar ni tuan-tuan, ni muka dia Syekh Atiyah Saqar. Saya tak jual buku ni habis dah. Tuan-tuan kena kenal muka para ulama, lebih kenal daripada muka artis, tuan-tuan sekalian. Minta maaf sebutlah. Kalau sebut nama Syekh ni kita kenal. Sebab kata almarhum Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, para ulama boleh bagi syafaat kepada kita ke akhirat nanti. Artis tak boleh, pelakon tak boleh, orang biasa tak boleh, tapi ulama boleh. Syekh Atiyah Saqar sebut, ulama menafsirkan maksud sulsilati syayatin, dibelenggu syaitan ini kepada beberapa pandangan. Yang pertama dia kata zahir hadis betul, semua setan kena tangkap belaka.
Tak ada seekor pun setan yang terlepas. Bila datang je malam Ramadan tu, malaikat akan berusaha untuk tangkap habis special branch, captain, semua kena tangkap belaka. Daripada setinggi-tinggi setan, iblis, sampailah ke bawah sekali pangkat dia, kena tangkap belaka. Kalau kita dengar tafsiran yang ni, lega kita. Tu sebab waktu kecil dulu, bulan Ramadan, malam-malam kita main, kita tak takut. Sebab ustaz kata setan tak ada. Kita tak sedar kita tu setan kadang-kadang. Duduk kacau orang tengah semayang, duduk pancitkan tayatul imam, duduk main mercun tepi surau. Kadang-kadang macam tu. Yang kedua, kata Syekh Atiyah Saqar, maksud sulsilati syayatin, iaitu setan-setan yang berpangkat tinggi saja. Brigadier General, General, Captain, Major, ni yang kena tangkap. Yang pangkat bawah ni, Kopra ke benda bawah ni, tak kena tangkap. Prebet lagi lah, tak dilayan, tak kena tangkap. Yang spesialis yang hebat-hebat ni, yang mempunyai kepakaran nak kacau orang ni, kena tangkap belaka. Yang kecil-kecil ni dibiarkan, tidak ditangkap. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang perlu kita amati dan kita fahami, dia kata sekiranya kalau betul lah setan itu ditangkap, iaitu setan di kalangan jin saja, maka di sana ada setan yang kedua, namanya setan di kalangan manusia. Yang ni yang paling parah sekali, tuan-tuan. Kita tengok Barkoba. Kenal Barkoba? Ya. Dalam cerita apa benda tu, puasa pun, almarhum pengarah yang popular tu yang buat cerita Barkoba, apa nama, Ngasri, Bel Ngasri, kenal Bel Ngasri. Barkoba tu dia berlakon je, dia tak puasa, dan dia acak pula dalam kapur pisang tu semua tak puasa. Ada siap tempat lagi, dia tu bawa beli makanan, bajak orang buka puasa. Walaupun tak ada setan di kalangan manusia, di kalangan jin dan iblis, dia ada satu setan yang spesiesnya di kalangan manusia, yang ni Allah tak tangkap. Allah tak tangkap. Maka yang inilah yang bertebaran, yang mengajak orang. Dalilnya mana ustaz? Minal jinnati wan nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Malikin nas, ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan khannas, setan-setan yang khannas ini. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati ataupun jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Itu sebab ramai lagi, walaupun dalam keadaan bulan Ramadan, ramai lagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kejahatan insya-Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Atiyah Saqar lagi, sekalipun kalau tidak begitu, maka ada satu komponen dalam tubuh kita namanya nafsu. Yang ni kita sebut dah, ataupun para ulama sebut, nafsu ni lah yang duduk dalam tubuh kita, yang kita tak tahu mana tempat dia, tapi kita ada nafsu macam-macam. Nafsu makan, nafsu nak jual, nak membeli belak, nafsu tu, nafsu ni dan sebagainya. Nafsu ni kata ulama ialah yang mengganggu gugat manusia. Kalau syaitan kena tangkap semua, ada satu komponen namanya nafsu. Nafsu ni tugasnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni dia perintah kita untuk melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beza nafsu dengan syaitan, tuan-tuan sekalian? Syaitan dibuat daripada api, itu betul. Nafsu ni komponen yang Allah sumbat dalam tubuh kita, sebagai salah satu komponen dalam tubuh yang kita ada nafsu. Kata tuan guru kami Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, perbezaan nafsu dengan syaitan, syaitan dia suruh kita buat jahat. Dia suruh kita buat jahat. Dia kata kamu makanlah rasuah, syaitan kata ambillah rasuah. Maka nafsu ni dia akan cantikkan rasuah. Dia kata kalau kamu nak makan rasuah, jangan makan sikit, ambil banyak sikit. Itu nafsu, dia mencantikkan lagi. Syaitan suruh kita buat jahat, berzina lah.
Nafsu akan cakap, kalau kamu nak berzina, jangan cari perempuan muka pecah pintu, cari comel sikit. Lelaki pun jangan yang tak kacak, cari yang kacak. Contoh, nak buat begini, nak buat begini, nafsu yang akan cantik. Maka gabungan pakatan antara nafsu dan syaitan ni, dia melahirkan seorang manusia yang jahat ataupun sama ada seorang manusia yang baik. Jadi pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah beri kesempatan kepada kita untuk melatih nafsu tersebut. Itu sebab disyariatkan kepada kita yang pertama as-siyam, untuk kita berpuasa. Untuk kita puasa. Puasa ni disebut dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyatakan, ya ma'syarasy syabab, hei para pemuda-pemudi sekalian, pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu untuk kahwin. Ba'ah ni kahwin, istita'ah, dia ada istita'ah, kemampuan. Dari sudut nafkah zahir, nafkah batin, Nabi kata falyatazawwaj, maka kamu kena kahwin. Sebab apa kena kahwin? Fa innahu aghuddu lil basar, dia akan menundukkan pandangan. Tak ada beria nak tengok orang perempuan, tak beria nak tengok orang lelaki. Aghuddu lil basar. Sebab apa yang ada pada perempuan itu ada pada isteri dia. Apa yang ada pada lelaki itu ada pada lelaki dia. Ada berlaku. Maka sepatutnya orang dah kahwin, ghaddul basar, tunduk pandangan. Tunduk pandangan maksudnya tak buat dah maksiat selain daripada ketaatan kepada Allah. Dan kata Nabi lagi, dia akan menjaga kehormatan kamu. Tapi jika sekiranya kamu tak mampu nak bagi nafkah zahir, tak bagi nafkah batin, maka kamu kena puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa puasa? Sebab puasa boleh menjadi benteng kepada kamu untuk jaga nafsu kita. Itu sebab bila tiba bulan Ramadan, pada siang hari kita berpuasa, kita rasa tak seronok, nak buat maksiat pun tak seronok. Kita rasa apa? Tak ada semangat pun. Kalau biasa tengok kawan-kawan se-office, kalau yang perempuan datang ke tempat kerja, biasa orang lelaki tengok dia pula kadang-kadang kalau pergi tempat kerja, pakai minyak wangi separuh botol dia pakai. Kat rumah sambal belacan je bau. Tapi tempat kerja dia pakai minyak wangi susah. Tak, dia nak wangikan untuk siapa? Untuk office dia ke? Untuk orang lain ke? Tapi kalau bila bulan Ramadan, orang lelaki biasa tengok bau tu sedap, tiba bulan Ramadan dia rasa aku tak ada seronok, cepat lagi. Maka tu sebab puasa ni mempunyai nilai untuk menundukkan nafsu kita serendah-rendahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Yang kedua kata ulama, selepas as-siyam kita ada dua. Yang kedua al-qiyam, kita mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Iaitulah dengan disebut qiyamus syahrul Ramadan, iaitu salah satunya yang paling popular sekali, kita melaksanakan ibadat solat sunat tarawih. Alhamdulillah dekat Perak tahun ni diberi pilihan kepada masjid dan surau. Surau tak apalah, dah bagi pilihan sejak dulu lagi. Masjid boleh buat 8, boleh buat 20. Ada masjid sujud syukur, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sebab boleh buat 8 sujud syukur. Lama dah awak nak tunggu 8, dia kata. Dah sebab di jawatan kuasa masjid. Sebab ke bawah Sultan dia kata kena buat 20, kalau tidak ada masalah sebelum-sebelum ni. Ada masjid yang dapat dengar 20 tu, langsung dia kata tahun ni teman semayang kat surau je lah. Sebab surau lebih ikhlas, dia kata. Mayang masjid tak ikhlas, 23 rakaat. 23 ke 8 ke tak penting. Yang penting pada malam bulan Ramadan kena hidupkan dengan qiyamul lail, mendirikan malam Ramadan. Salah satu cara qiyamul lail yang paling basic sekali, solat sunat tarawih. Jangan tarawih saja, maghrib pun sama, isyak pun sama, solat. Nabi kata man qama ramadana imanan wahtisaba. Siapa-siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan. Maksudnya dia mari semayang bukan kerana terpaksa, mari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia solat 2 rakaat itu lillahi ta'ala. Bukan sebab lil malu dengan isteri, lil malu dengan suami, lil malu dengan jiran, lil malu dengan kawan-kawan. Tak, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru orang Kelantan kata
Dia jelira ni baru meresap dalam tubuh kita untuk melakukan ketaatan. Dia akan dapat halawah, kemanisan ibadah. Solat ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bersungguh kita buat, dia jadi manis, seronok solat. Dia takkan timbul jemu, letih, ngantuk, tak ada. Tapi kalau ada jemu, mengantuk, letih, bosan, cek balik hati kita, ada masalah. Saya tak khabar pada orang lain, saya khabar diri saya sendiri. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya Nabi SAW, dia sebut kepada Sayyidina Bilal Ibn Rabah, arihni ya Bilal, ataupun arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Dengan apa? Bisalah, dengan salat, sembahyang. Kita dah fikir macam mana Nabi kata rehat dengan salat. Sebab kadang kita solat rasa tak rehat pun solat. Ke gitu tuan-tuan Allah, rasa tak rehat, rasa terpaksa satu, rasa ya Allah bebannya satu. Kalau ada sifat macam ni, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembalikan balik niat buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyam syahrul Ramadan, mendirikan malam bulan Ramadan. Nombor satu saya sebut tadi, solat tarawih yang kita buat. Datanglah tuan-tuan, kita dah 2 tahun solat di rumah masing-masing. Kali pertama PKP pertama, ingat tak? Semua pakak sedih belaka. Ada yang gembira, ya dia kata gembira semayang dekat rumah. Kan aku dah cakap, itu sebab aku dah berlatih sejak dulu lagi semayang kat rumah. Tengok sekarang kerajaan bagi semayang kat rumah. Hebat dah aku, bukan hebat muda cerdik. Dia bangga pula dapat solat kat rumah. Patut tak bangga semayang kat rumah ni. Tapi dia kata tengok sekarang kerajaan dah suruh kita semayang kat rumah. Ada kelebihan, dia kata. Tak apalah, kamu expert dalam semayang kat rumah. Ada orang semayang kat rumah. PKP pertama tok imamnya siapa dia? Suami kita tok imam. Walaupun dia baca pun tunggal langgang, tapi dia jadi suami yang soleh, nak jadi imam. Sebab apa? Nak meraihkan PKP pertama tersebut. Semayanglah dia, pegang Quran, tengok Quran, semayang. Ada suami yang lagi hebat, dia kata abang ni Quran tak reti, setakat ikra' je. Awak lah imam sebab awak dah khatam Quran banyak kali. Dia suruh isteri dia pula jadi imam. Allah SWT. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi banyak menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bukan setakat dengan salat tarawih, Nabi menghidupkan juga dengan pembacaan Al-Quran Karim. Kena baca Quran. Kita pergi yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran Karim. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, ambil kesempatan. Kalau mungkin kita waktu lunch, kita tak boleh nak lunch, tak boleh nak makan tengah hari, ambil kesempatan rehat tersebut lepas solat zuhur ataupun sebelum solat zuhur, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tak ada rugi pun tuan-tuan baca Al-Quran, walaupun jemu, bacalah Al-Quran. Ada orang bertanya kepada seorang syekh, dia kata apa manfaat baca Al-Quran tapi kita tak faham apa yang kita baca, ada tak manfaat? Ketika itu syekh tu sebut kepada pelajarnya tadi, kamu pergi cari guni arang, kamu buang arang yang ada dalam guni tersebut, kamu pergi dekat sungai, penuhkan guni itu dengan air dan bawa datang air itu kepada aku. Dia pun pergilah, sebab tok guru yang perintahkan. Dia pergi cari guni arang, dalam tu hitam legam guni arang. Pergi dekat sungai, isi air, dia pikul, bawa balik sampai kat rumah tok guru, air tadi habis. Tok guru tu kata pergi balik kat sungai, ambil balik air, bawa lagi. Anak murid yang taat, dia pergi kat sungai, bawa air sampai depan tok guru, habis air. Tok guru tu kata pergi lagi ke sungai, ambil lagi air. Dia ambil sekali lagi tanpa banyak bantah. Ni murid yang sangat baik. Dia mari nak tanya tok guru, apa manfaat baca Quran kalau tak faham. Tapi tok guru suruh dia ambil air pakai guni arang. Akhirnya kali ketiga sampai dekat tok guru dia, tetap air tak ada, habis. Tok guru tu kata, wahai anak, waktu kamu ambil guni arang tadi, dalam tu hitam legam, berkeruh dalam tu sebab kesan arang. Sekarang kamu tengok balik dalam guni tersebut, apa warna dia? Dia pun tengok dalam guni tersebut, dia kata sudah cerah wahai tok guru, sudah cerah.
Maka kata dia, begitulah Al-Quranul Karim. Kalau kamu tak erti makna dia sekalipun, tapi kalau kamu baca Al-Quranul Karim, dia boleh membersihkan hati kita, tuan-tuan Allah SWT. Hati kita ni kotor, tuan-tuan. Bukti hati kita ni kotor, kata ulama tasawuf, dia kata salah satunya kita berat nak buat ibadat kepada Allah. Itu tanda hati kita kotor. Nak tahu kita ni Allah sayang ke Allah benci, dua benda. Yang pertama, kalau nak tahu Allah sayang pada kita, kita rajin buat ibadat pada Allah. Orang tak suruh pun kita buat. Tengok sampah dekat office, ada sampah, tak tunggu makcik cleaner, kita pergi ambil sampah, kita buang. Kita orang baik. Bos tak suruh pergi sembahyang jemaah, kita pergi sembahyang jemaah, kita orang baik. Maknanya Allah permudahkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak tahu kita ni buruk macam mana, kata ulama, bila kita berat nak melakukan ibadah kepada Allah. Mana dalilnya? Saya kena sebut dalil, tuan-tuan, sebab zaman sekarang orang minta dalil belaka. Dah bagi dalil, tanya pula sahih ke, dhaif ke, maudhu', tanya. Orang sekarang alim, maka kita bagi dalil. May yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah akan pergunakan dia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah pergunakan hamba-hambanya? Ni Nabi kata, saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah akan pergunakan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah pergunakan hambanya? Maka kata Rasulullah, Allah akan permudahkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum sebaliknya, mukhalafah. Mafhum mukhalafah apa dia? Iaitu kalau Allah tidak mahu kebaikan kepada seseorang, Allah akan sukarkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kita sebut sebagai elemen taufiq dan hidayah daripada Allah. Tuan-tuan biasa dengar tak, kalau penceramah nak habis ceramah, sebentar nanti dia akan sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Apa beza taufiq, apa beza hidayah? Taufik ialah afaq, kesedaran. Kita sedar. Kadang-kadang kita duduk seorang, mari lintasan hati. Mutamu baca Quran. Lintasan. Itu afaq, taufik. Hidayah ni banyak. Kita tengok orang kat luar, kenapa makcik tak tutup aurat? Belum sampai hidayah lagi. Itu penipu, tuan-tuan. Penipu. Hidayah tu banyak. Mari mana hidayah? Dalam ceramah orang sebut, dalam TV ada forum perdana, ada tanyalah ustaz, aku tanya ustaz, semua ada belaka. Ada soalan, ada program macam-macam. Itu hidayah. Orang dah ajar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hidayah. Yang masalah bagi kita paling besar sekali, taufik itu tak ada. Sedar, kesedaran. Kesedaran itu tak ada. Sekarang ni masjid dan surau dibenarkan solat berjemaah. Marilah solat rapat-rapat. Dia tahu benda ni, tapi kesedaran nak datang tu tak ada, tuan-tuan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, afaq ini yang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ni tuan-tuan kena baca semua, sentiasa kena baca. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala zikrika, untuk ingat pada kamu, wa syukrika, dan syukur kepada kamu, wa husni ibadatik, dan elok ibadah kepada kamu. Doa ni Nabi tak tinggal, dan Nabi suruh kita baca sentiasa. Sebab kita perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Biasa kita dengar hayya 'alas salah, Tok Bilal kata hayya 'alal falah. Kita jawab apa? Kalau Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab jawapan yang sama. Tapi bila mana Tok Bilal sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, 2 kali, kita kena jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita tak jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah juga? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sebab kata ulama,
Bila mana Tok Bilal ajak, marilah semayang, marilah menuju kejayaan, kita kena sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita kena doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab kadang-kadang kita tengok orang boleh senang baca Quran, tapi kenapa kita berat nak baca Al-Quran? Afaq, taufik tu tidak ada, dan kekuatan tu tak ada. Maka di sanalah tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala timbul satu unsur yang kita sebut sebagai mujahadah, bersungguh-sungguh melawan untuk kita buat juga benda tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alangkah bahagianya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kalau dalam keluarga kita boleh hidup sebagai keluarga Ahlul Quran. Suami baca Quran, isteri baca Quran, anak-anak baca Quran, menantu-menanti baca Quran. Kalau balik rumah buat halaqah baca Al-Quran, kemah keming kata orang Terengganu. Tapi alangkah malangnya dalam keluarga tersebut, suami dia baca Quran, isteri tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran. Anak-anak tak reti baca Quran. Kenapa tak reti baca Quran? Saya Quran ni tak apa Ustaz, biar dia besar nanti dia pun pandai sendirilah. Siapa kapok gitu pandai sendiri. Dia kena belajar. Saya pernah mengajar di sekolah selama hampir 13 tahun di Kementerian Pendidikan. Daripada grade 41 naik sampai grade 44. Sikit lagi nak lompat ke 48. Tak sempat lah. Saya pencen tahun lepas, bulan 5. Pencen tak ada pencen. Pencen yang segera. Orang Terengganu kata selok pencen. Mu ni tergopoh sangat dah pencen. Saya sebut, saya tak boleh stay lama lah. Sebab bila duduk dalam kementerian mengajar ni, kita pula ada bisnes, kita pula ada benda lain nak buat. Kadang orang telefon orang tu orang ni, jadi kita pening. Rezeki pun dah jadi masalah pada kita. Kita nak berhati-hati sikit. Kita buat kerja, gaji bos bagi. Kalau pembadanan bagi. Kita buat kerja lain, dalam kerja tersebut berhati-hati macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau CEO bagi, tak apa, kena minta izin. Khususnya dalam waktu bekerja. Luar waktu up to you. Dalam waktu berhati-hati. Apatah lagi kalau kita termakan waktu kerja kita dalam buat kerja lain, pendapatan tu ada masalah. Sini tak ada aku buat, tapi sekolah banyak. Sekolah ni sebab saya 13 tahun sekolah. Dalam sekolah tu dia ada Maidin, dia ada TF. Ada ni kawasan ikan kain batik, ikan kering. Ni kawasan ni. Dia ada pok-pok dia. Dalam waktu sekolah tak boleh. Kecuali GB kata tak apa, cikgu-cikgu sekalian nak buat kerja apa pun silakan. Kalau bos bagi, tak fadhali. Tapi kalau bos tak bagi, berhati-hati tuan-tuan macam Allah SWT. Kita risau rezeki yang kita dapat tu bermasalah. Banyak tak cukup. Banyak dapat tapi rasa tak cukup. Tak cukup, memanjang tak cukup. Ada orang gaji sikit je, cukup je. Macam pernah Tok Guru saya sebut, dia pergi ke satu tempat, ada Tok Siok. Tok Siok ni gaji 800 je tuan-tuan. Kereta buruk, kereta gegar kereta. Tak. Anak ada berbelas orang anak. Berbelas orang anak. Hidup anak tu makan tak pernah lapar. Dengan gaji RM800. Rupa-rupanya elemen keberkatan tu ada pada rezeki tersebut. Saya nak cerita apa tadi lupa dah. Mana point? Saya pusing jauh lah ni. Saya cerita tentang baca Quran tadi. Baca Quran tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bacalah Al-Quran. Anak-anak kita yang tak reti baca Quran, patut kita rasa malu dan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu saya pernah mengajar dulu, kita ada zaman Pak Lah, Tun Abdullah Ahmad Badawi, hafizahullah taala. Salah seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab memasukkan ramai lulusan Al-Azhar, lulusan daripada Jordan, daripada Universiti Pendidikan Islam masuk dalam kerajaan. Tu jasa Pak Lah yang kita kena kenang semua-semua. Ustaz-ustaz dalam kerajaan kena kenal. Pak
Pak Allah ni nak buat satu benda, dia kata dia nak sebab dia pergi melawat kementerian tentang Al-Quran. Dia punya cita-cita, visi dia nak rakyat Malaysia ni paling kurang masuk dalam tubuh dia ataupun lalu sekali dalam tubuh dia, iaitu membaca Al-Quran, walaupun baca ikut guru. Namanya BIG, baca ikut guru. BIG ni pensyarah saya Ustaz Nazri, pensyarah di IPG Ipoh. Dia buat kajian peringkat master dia, BIG ni langsung tak bermanfaat. Tapi bukan fokus itu yang Tun nak. Tun nak apa dia? BIG ni maksudnya daripada darjah 1 sampai darjah 6. Tahu tak BIG? Baca ikut guru. Bismillahirrahmanirrahim. Murid baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alif lam mim. Ada budak yang tahu baca, okey. Ada budak tak reti baca tapi dia sebut saja. Maka Tun kata apa? Dia nak rakyat Malaysia dalam umur dia ni sekali khatam Quran. Dia nak macam tu. Bila kita mula perkenalkan pada tahun 2005 Jacob, saya Jacob intake yang ketiga 2007. Ada mak ayah dekat Manjul sana Nun, yang bila kita buat tasmek ni di luar waktu PDP, di luar waktu pengajaran dan pembelajaran, ada ayah yang datang dengan muka macam undertaker mari. Mana anak saya? Saya kata, tuan, anak ni ada tasmek. Apa tasmek? Tengok. Apa tasmek? Tasmek ni baca Quran. Dah Iqra. Tak payah dah, dia kata, saya dah sibuk ni. Nanti siapa nak ambil anak saya? Nanti dia besar dia tahulah baca Quran. Manda dia. Saya tengok dia kecil besar macam Allah SWT. Mujur saya kaki tangan awam yang bertanggungjawab. Sebab tak boleh marah. Sebab ni kata pelanggan sentiasa betul dan korok dia nak. Jadi kita sebut untuk Allah SWT, sabarlah sekejap tuan. Tak apa. Saya balik. Tak payah, anak saya tak nak tasmek. Kita sebagai guru rasa sedih ya amat sangat. Sebab anak dia tu nak belajar. Bapak pula tak nak anak dia belajar. Sebaliknya kalau akademik, sains, matematik, semua tu sanggup dihantar pusat tuition. Kalau terkenal dekat Ipoh ni namanya Kumon. Kumon dulu zaman saya dulu satu subjek sekitar 80 ke 50 ringgit satu subjek. Kalau 5 subjek masa UPSR dulu darab 5 400 ringgit. Dia kata murah, 400 ni murah. Tapi kalau guru Al-Quran tanya, ustaz, ni anak saya nak mengaji ni free ke bayar? Free ke bayar tanya. Sebab dia tahu ustaz ni tuang kereta dia tak pakai minyak, pakai air dalam sungai. Makan nasi dia makan angin gitu je. Ustaz ni salah sebut dalam 30 ringgit. 30 dia kata. 30 banyak sangat. 30 tu banyak. Minta maaf yang tidur terkejut kejap. Saja je ketuk tu. 30 riyal banyak. Tapi kalau Kumon 400 beres, tak ada masalah. Ini perbezaan kita. Tu sebab bila mana anak kita dah meninggal dunia, kita meninggal dunia, anak nak baca apa kat kubur? Baca sifir ke tuan-tuan? 1 darab 3, 2 darab 3, 6. Kalau betul anak kita baca sifir, ahli kubur yang lain buat mesyuarat, dia kata berat nanang sungguh dia ni nak. Anak baca sifir atau kubur. Paling kurang bila mana kita tengah nazar, anak boleh buka mushaf, dia boleh baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Itu sangat kita bahagia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokus pada kita adalah Al-Quran Karim. Al-Quran kena baca. Kena baca bila? Bukan setakat bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun kena baca. Sebab dia boleh mengikiskan dosa yang kita lakukan tuan-tuan macam Allah. Nabi kata, tidak aku kata lam aqul alif lam mim harfun. Tidak aku sebut alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau bulan tidak Ramadan, satu huruf 10 Allah bagi. Dalam bulan Ramadan sampai 700 satu huruf. Dah siapa yang tak cerdik sangat yang kata malah aku baca Quran banyak sangat pahala kan, payah pula. Berat nanas pula. Saya jadi duta ataupun jurucakap Masjid Al-Islahiyah Kuang. Semalam ada masuk hijrah, esok ada pulang.
Kita kata, Nabi kata, man bana masjidan lillah, siapa yang bina masjid kerana Allah, walau kamafhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung, au asghar, ataupun kecil lagi. Maksudnya dia bina masjid, dia sumbang, contoh buat surau, almarhum Datuk Abu Hasan-Din buat surau, dia tak sumbang beratus ribu, dia sumbang RM1. Itu maknanya sikit. Asghar itu Nabi buat satu perumpamaan macam sebesar burung, sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah, kecil ni Allah bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Dia kata, ustaz saya hari-hari bagi derma, dah banyak sangat rumah saya, nanti payahlah saya. Kata, aku tampar dia ni kan. Soalan dia betul juga, banyak sangat rumah macam mana? Kita tanya dia balik, orang kat dunia ni kalau rumah banyak, dia susah ke? Tak susah. Sewa rumah 500 buah contoh, kalau ada 10 biji 5,000. Susah ke? Tidak susah. Dalam syurga ustaz, nak sewa kat siapa? Dia tanya. Oh betul juga saya kata ulama, bukan saya katalah, saya nampak ulama, makin banyak kurniaan Allah kepada kita dalam syurga, menandanya semakin tinggi status kita di kalangan ahli syurga sekalian. Betul kalau fikir logik akal, man bana baitan, man bana masjidillah, walaupun sebesar sarang burung, kita hari-hari infak RM1, kalau sebulan 30 hari 30 biji rumah, apa masalah? Tak ada masalah. Jangan kita bayangkan hidup kat dunia ni macam rumah banyak. Ada sahabat kita rumah banyak, homestay ada 2-3 biji, rumah 2-3 biji. Dia kata tak ada masa nak pergi. Memang kat dunia, tapi kat akhirat tak sama macam dunia. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu kita kena baca Quran banyak. Jangan kejar kepada khatam, tapi kalau boleh khatam silakan, tapi kejarlah untuk baca Al-Quran. Nabi kata al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safiratil kiramil bararah, orang yang mahir baca Quran. Buka je mushaf, auzubillahi minasyaitonir rajim, mahir. Saya tak mahir sangat, contoh. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih. Baca lancar, tajwid betul, makhraj betul, kemak-kemik. Ma'as safiratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat Allah, para anbiya, para mursalin yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala syurga nanti. Tetapi kata Nabi, dan orang yang baca Quran, wa huwa yatata' maksudnya dia baca Quran, yatata' maknanya sangkut baca. La yaghur, banyak tapi dia baca. Dia tak ada la sadaqallah, tak ada, dia baca. Orang yang baca Quran wa yatata' sangkut dia baca. Ramai kawan-kawan kita gitu. Jangan kita gelakkan dia. Ya apalah tengingnya dia ni kata Quran pun tak boleh. Jangan, dosa kita habis pahala-pahala. Falahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Orang mahir duduk dengan para malaikat, duduk dengan para anbiya, tapi orang yang baca Quran sangkut tapi dia baca juga, dia akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia baca Al-Quran, yang kedua pahala sebab dia bersungguh nak baca Quran. Tu sebab kalau kita tengok sekolah tahfiz, saya ada buka tahfiz dekat bawah sana. Ni kayangan kami bawaan bawah sana. Ni kayangan, nama dah Kota Raja. Tuan-tuan, budak-budak kat situ dia baca Quran. Contohlah dia hafal Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bukan semua budak baca lancar. Ada budak yang tak khatam pun. Tahun lepas kita ada 10 orang batch pertama, yang 30 juzuk 3 orang je. Yang lain 15, 8 juzuk pun ada. Sebab dia baca tak boleh nak baca laju, lancar. Allah tak bagi kelebihan pada dia macam tu, tapi dia baca Quran. Saya sebut kepada anak-anak saya kat situ, koma ni baca Quran, satu ayat berapa kali ulang? Dia kata ustaz 20 kali. Tuan-tuan, satu baris tu 15 baris, satu baris tu sekitar 39 huruf ada. Tu tak termasuk syaddah. Syaddah ni sabdu tu ada 2 huruf. Tak termasuk panjang, ada lagi tu.
Kita overallnya 39 huruf. Kalaulah kita baca dalam bulan tak Ramadan 391 baris, budak tu baca 20 kali satu baris, dah berapa banyak pahala dapat. Tapi kita tak diperintah untuk kira pahala. Pecah kalkulator kita macam Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim 19, 190. Al 20, 20, Alham 40, 50. Gila kita gitu. Tangan gini jadi. Dia suruh kita baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam bulan Ramadan dia khatam marratain, 2 kali. Sekali pada waktu pagi fi nahar, satu lagi pada waktu malam. Kita memang tak akan mampu menandingi para salafun salih. Wallahi tak mampu. Tak mampu. Nak kata khatam Quran sekali sehari susah, tapi boleh buat tak? Boleh, cuma kita tak mampu. Ada pelajar-pelajar di sekolah tahfiz nak dapat syahadah, lepas dia hafal 30 juzuk, dia nak dapat satu sertifikat syahadah CJ yang mengatakan memang otak dia tangkap 30 juzuk. Dia kena baca Al-Quran sehari daripada subuh sampai ke isyak 30 juzuk. Jangan salah lebih pada 3 kali. Boleh baca tapi daripada pagi sampai isyak. Macam mana Imam Syafi'i boleh baca 2 kali khatam Al-Quran? Di sini ulama bahaskan nombor 1, sebab Al-Quran memang dihafal. Macam tuan-tuan baca Al-Mulk tiap-tiap malam kan? Jangan lupa baca Al-Mulk tuan-tuan. Jangan baca. Jangan baca, jangan tak baca. Baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Bila kita baca tiap-tiap malam, jadi ingat ada Al-Mulk, ingat. Sampai masak kita boleh baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bawa kita Tabarakalladzi boleh. Sampai habis kita boleh baca. Begitulah Imam Syafi'i. Apa yang paling menarik tentang Allah Subhanahu wa taala, para imam ini bila tiba bulan Ramadan, dia tak ada kelas macam saya, macam kita ni tak. Tutup kelas terus. Imam Malik bin Anas dalam bulan Ramadan muhadarah tak ada, tutup kelas baca Quran. Imam Syafi'i kata, kalau aku mulakan dengan Al-Fatihah, tidak akan aku berhenti sampai An-Nas. Maksudnya gitu dia baca. Tapi kita tak boleh nak buat semua. Saya sebut tadi, tak, tuan-tuan mungkin boleh, saya memang wallahi tak mampu. Tapi kata pepatah Arab, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua. Jadi macam mana ustaz nak buat? Baca ikut kemampuan kita, jangan ikut kemampuan kawan kita. Ikut kemampuan kita apa? Satu muka, baca, silakan baca, tafadhal. Setengah muka, tafadhal. Satu ayat, tafadhal. Tak baca, mangkoyok mangkor. Bacalah, baca Al-Quran. InsyaAllah pahala yang besar. Dan jangan kita jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu untuk waktu-waktu tertentu saja. Musabaqah Al-Quran, kita baca Quran. Mak kita mati, kita baca Quran. Malih perkahwinan, kita baca Quran. Baca Al-Quran sentiasa, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang terakhir tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, amalan yang patut kita buat, iaitulah kata ulama, iaitu dengan kita sedekah pada bulan Ramadan. Tempat sahabat kita Fadil Ustaz Azhan tanya apa benda nak buat lagi tuan-tuan sekalian. Nak baiki tu, nak baiki ni, banyak nak baiki. Dah siap, kena baiki pula, ada masalah. Nabi pernah ditanya, ayyu sadaqatin afdal ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal, bila waktu paling ideal untuk sedekah wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Kalau kita bahas bab sedekah ni panjang bab dia. Dan sedekah paling afdal bila ustaz? Pada waktu pagi. Pada waktu pagi, bukan pada waktu subuh saja, waktu pagi. Sebab kata Nabi SAW, setiap pagi, sabah ni pagi lah, akan turun 2 malaikat. 2 malaikat akan turun. Malaikat pertama akan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah gantian yang terbaik buat. Wa'ati, yang kedua pun doa, wa'ati mumsikan talafa. Berikan kepada orang yang kedekut, kupik, bakhil, kemusnahan dari sudut harta. Itu sebab ada ulama dekat Malaysia ni dia buat apa? Namanya kempen tabung subuh ataupun tabung pagi. Total letak satu tabung, tak kira lah jak ke benda ke, bekas sardin ke, bekas
Apa yang kita letak satu, setiap pagi RM10 ke RM1 kita masuk dalam tu, cukup sebulan kita hantar mana-mana tempat. Di sana pahala berjalan kepada kita. Bentuk Allah balas tu macam-macam. Kadang Allah balas kita bagi RM1, Allah balas RM1000. Ada seorang sahabat saya, dia penceramah full time. Dia tak ada bisnes macam saya, tak ada. Full time ceramah. Ada orang kata full time ceramah ni ustaz sampul, dia kata. Kita mulut pun pantas kita sebut gitu. Ustaz sampul tu ustaz sampul. Kita dah sedar ustaz tu seorang suami dan seorang ayah kepada anak-anak. Dia satu hari naik LRT. LRT apa kat Seremban? LRT KL pergi ke Seremban. ATS ke mana? Itulah kereta api. Sampai dekat Seremban, dia ada ceramah hari tu. Orang dah tunggu kat situ. Ada orang tunggu nak bawa tempat ceramah. Dalam poket seluar dia hanya ada RM50 duit. Dia tak ada duit lain, RM50 tu je duit dia. Sampai turun daripada tempat kereta api tersebut, tiba-tiba mari seorang orang. Dia kata, tuan, saya ni nak pakai duit, saya nak pergi satu tempat, duit saya habis, hilang dan sebagainya, boleh tak bagi kat saya sikit sumbangan? Ustaz ni tuan-tuan Allah SWT, dia mengajar orang, bagilah sumbangan, bagilah sumbangan. Tiba-tiba dalam poket dia RM50. Tak ada duit kecil. Kalau kita ada duit pilihan, RM50, RM20, RM10, RM5, RM1. Yang mana kita akan pilih? Lama kita akan selup poket kita. Mana RM1? Mana RM1? Kita cari RM1. Cari RM1. Bukan saya akan bawa orang lain, saya akan bawa saya sendiri. RM1 kalau boleh. Kadang kita tarik 10. Allah, salah pula. Salah kita kata. Salah. Kawan saya ni RM50 sekeping tu je dia ada. Bukan duit 20, 10, 50, 50, tak. 50 sekeping. Takkan dia kata awak ambil ni tukar, awak ambil RM5 bagi saya RM45. Tak. Kawan saya ambil, dia kata ambil, buat belanja. Ambil, dia bagi RM50. Habis duit dia, betul tak? Habis duit dia. Orang pun datang, ambil, ustaz, mari kita pergi ceramah. Pergi ceramah, pumbang ceramah, habis ceramah. Biasalah orang akan bagi sampul. Dia buka sampul tersebut, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tu orang yang menganjur tu bagi RM500. Dia bagi 50, dia dapat 500. 400.5 Allah bagi advance pada dia. Dia kata syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah balas macam tu. Ada orang yang Allah tak balas. Saya sedekah hari-hari ustaz. Malaikat apa doa macam tu? Tak mustajab pun doa dia. Hai, jaga-jaga. Saya tanya dia, kena COVID tak? Saya tak kena COVID. Alhamdulillah, isteri saya tak kena COVID, anak-anak tak kena COVID. Allah syukur, saya jaga SOP. Bukan gitu juga. Mungkin sebab sedekah kamu tu Allah jaga kamu. Satu. Kadang-kadang kita accident, orang kata, macam mana dia boleh hidup ni? Biasa mati orang macam ni. Lanyet api, macam tin sardin tu. Lanyet. Dia boleh hidup. Mungkin sebab sedekah yang kita bagi sedekah. Terus sebab ulama kata sedekah ni boleh bagi banyak cabang kelebihan. Bukan sekadar dia bagi rezeki kepada kita, dia boleh mengelakkan bala daripada kita, dia boleh panjangkan umur kita. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, orang pakat berebut dalam bulan Ramadan. Sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Nabi SAW dalam bulan Ramadan dia banyak bersedekah, seperti mana angin yang berhembus laju Nabi melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk sedekah. Maka tuan-tuan yang baca Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pergi ke pasar Ramadan sambil kita beli, ada orang letak tabung. Mungkin kita ada soal, betul dok dia ni tabung ni ke ambil ke dia? Itu tak penting macam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ambil sikit duit yang kita ada lillahi taala bagi. Niat juga kalau kita bagi tu, niat untuk isteri, niat untuk anak-anak, mak ayah kita niat. Kalau dapat niat, jangan lama-lama kat tabung tu. Lama benar tangan. Ngapa pakcik? Niat sekejap, niat sekejap. Tak payah. Niatlah hati ya. Bagi tu sedekah. RM1 insya-Allah Allah akan balas. Apatah lagi kalau kita bagi banyak hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya waktu mula-mula buka Baitul Diyak dulu, Ustaz Azhan lagi lah advance cerita dia, cerita saya. Sebab saya ceramah, kalau dia ceramah cerita dia. Saya pernah pergi satu surau tu kita buat dalam bulan Ramadan.
Kita pun buka lah tabung untuk bina Baitul Diyak. Ada seorang orang kaya tu, saya kenal dia, orang kaya lah. Memang hebat, dia kaya tu hebat sebab saya mengajar anak-anak dia. Kita tengah duduk, dia letak satu simpulan duit 5,000 dalam tu. Banyak. Dia seorang paling banyak malam hari tu, subuh tu. Tapi yang tak bagus mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia campak duit daripada atas. Campak. Saya waktu tu saya rasa maruah saya jatuh sungguh kata Allah SWT. Dia letak dan dia pergi tu. Tuan-tuan kalau nak sedekah lillahi ta'ala, kerana Allah. Muka jangan ketak, senyum awak sikit, nak ketak bagi. Walaupun muka memang ketak sungguh macam muka saya, ketak nampak muka lah. Tapi hati tu campak tu. Ada lagi dahsyat waktu kita lancar PKP tu Baitul Diyak dan NGO Semarak, kita lancarkan lebih kurang 13 misi bantuan. Hampir 1/2 juta kita dapat kutipan dana. Daripada 13 misi tu, hampir 1/2 juta kita dapat. Ada seorang pakcik, dia suruh datang. Ustaz, saya tak percaya sangat nak bagi bank ni, takut scammer. Ustaz datang rumah saya. Oh, saya kata mungkin dia nak bagi banyak ni. Sebab orang takut scammer biasa nak bagi banyak. Saya pun pergi dah. Rumahnya dekat Gunung Rapak. Pergi kawasan rumah, memang rumah kereta tu ada 5-6 biji kereta. Oh, kaya sungguh nanti saya ni. Saya pun parking kat luar, saya telefon haji, pakcik saya dah sampai. Dekat 5-6 minit saya duduk kat luar tengah panas. Pakcik tu mari. Daripada jauh dia pegang headset dah. Dia rakam. Dia kata, "Ustaz, cuba buka mask sebab takut scammer." La ilaha illallah, saya kata dia ni. Orang kedua saya nampak kecil besar. Saya pun buka lah. Dia ambil gambar. Tak maaf, saya ambil gambar ustaz sebab nak buat berhati-hati takut scam. Ni sumbangan saya, dan gunalah sebaik-baiknya. Dia kata, tak apalah, alhamdulillah, terima kasih haji. Saya pun balik. Saya ingat mungkin dapat dekat 5 juta, 50,000 saya dapat. RM50 Allah sudah bagi. La ilaha illallah, saya kata dia. Tak apalah, dia bagi juga. Ada seorang makcik tuan-tuan, Ustaz Huri Alias pernah cerita pada saya. Dekat Manjung. Dia pergi, dia kata kawan-kawan dia pergi rumah ke rumah cari dana untuk tahfiz juga. Ada orang kata, Ustaz kalau tak ada duit tak payah bukalah tahfiz Ustaz. Nyusah korang. Itu bukan susah korang, bagi peluang kepada orang. Ada orang salah faham, dia kata kalau tak ada keuangan tak payah buka tahfiz. Salah tu kata Rasulullah. Salah sangat. Kawan saya ni, kawan Ustaz Uri ni kata dia pergi satu rumah yang besar, bapak besar rumah dia. Bukan bapak dia besar, rumah tu besar. Kereta tu membujur lalu melintang patah. Banyak kereta. Kena alih kereta boleh masuk rumah. Banyak kereta. Maksudnya banyaknya kereta. Ada tuan rumah tengah lap-lap kereta, kawan Ustaz Uri datang. Dia kata, "Assalamualaikum tuan, kami datang daripada tempat sekian-sekian nak cari dana." Oh, dana ke? Dia kata, "Tak apa, tunggu jap." Dia panggil isteri dia. Takut bini. "Ayah," dia kata, "ayah, apa keluar? Ni kenapa ni?" "Kami datang pada tempat sekian-sekian cari dana." Oh, dia kata, "Kalau macam tu lain kali lah." Lain kali je. Rumah yang besar, RM1 pun dah bagi. Lain kali dia kata. Tak apa lah. Ustaz Uri cerita kawan dia pun keluar, lalu depan rumah makcik. Opah tua dah. Opah panggil, "Mama mana tu? Mari sini, mari sini. Mari sini." "Daripada mana?" Dia kata, "Kami datang tempat sekian-sekian nak cari dana." "Oh, kalau gitu opah nak bagi." Opah nak bagi. Kata Ustaz Uri, saya ingat saya cerita dia, rumah dia tu kalau tolak runtuh rumah tu. Maksudnya buruk benar rumah. Makcik tu pun pergi masuklah rumah. Ustaz kawan dia tunggu, lama dia tunggu. Lama tunggu tak keluar. Sudah, dia kata, "Ni scammer ke dia?" Ke hantu pontianak dia. Bila makcik tu keluar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, "Ni sumbangan makcik." Kawan Ustaz Uri tu kata, dia kata, "Itulah perasaan ikhlas yang aku pernah rasa daripada sumbangan orang yang aku dapat." Makcik tu tak tahu daripada mana dia ambil duit, dia bagi 5 posen. 5 posen. 5 posen. Ustaz, tuan-tuan mesti ingat berpuluh ribu kan? No, 5 posen.
5% daripada rumah yang sikit lagi nak roboh dengan rumah yang bapak besar, 1 sen pun tak bagi. Ingat tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa man yuqashuha nafsahu, siapa yang boleh bebaskan diri dia daripada kedekut ini, Allah akan balas besar sumbangan kepada kita. Bagilah sumbangan pada bulan Ramadan, ambil peluang. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit, asalkan kita bagi, khususnya pada waktu subuh ini kita infak dalam bulan Ramadan, banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai penutup, untuk makluman tuan-tuan, saya tak suka ceramah panjang. Bila orang tetapkan sejam setengah ni, saya rasa hati saya tak tenang tu macam mana. Jadi penutupnya macam ni. Akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, beruntunglah kita berada pada bulan Ramadan. Sebab ramai orang tak sempat masuk bulan Ramadan. Dan beruntunglah kita kalau kita dapat mampu melaksanakan ibadah sebanyaknya pada bulan Ramadan. Sebab ramai orang masuk bulan Ramadan tapi tak boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dapat masuk bulan Ramadan, sebab bulan ni yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan para salafun salih. Almarhumah ibunda saya Syarifah Maznah binti Said Baka Al-Habsyi rahimahullah, dia waktu meninggal tahun 98. Dia meninggal tahun 98, umur baru 45 tahun. Saya umur sekarang 40. Kalau ikut umur mak saya ada umur 5 tahun lagi. Kalau ikut umur ayah saya, dia meninggal umur 78. Panjang lagi umur saya. Tak tahu ikut umur siapa. Yang penting kita akan mati. Yang penting kita akan mati. Mak saya kata, aku nak sangat boleh masuk Ramadan tahun ni. Nak sangat boleh masuk Ramadan tahun ni. Tapi mak saya tak sempat. Jadi rebutlah peluang betul-betul dalam bulan Ramadan untuk macam Allah Subhanahu wa taala, buat sehabis baik. Semoga Ramadan tahun ni bukan sekadar kita bebas sebagai zaman endemik ni, bukan sekadar yang tu kita fokus, tapi kita fokus ibadah kita banyak, supaya kita habis Ramadan ni kita boleh bertakbir raya tu dengan takbir yang benar-benar, sebab kita berjaya melepasi madrasah Ramadan ini. Yang kedua tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada bulan Ramadan ini sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang saya ajar kepada tuan tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu taala alam. Mungkin saya boleh buka beberapa soalan kalau tuan nak bertanya tentang masalah puasa. Kalau tak ada, alhamdulillah saya berhenti setakat ni, tuan boleh rehat lah, tapi tak boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat ada soalan?